Selamat datang dan salam sejahtera kepada doktor dan lain-lain. Saya Chin Yifang, nombor matrik C19A0074. Pada hari ini saya akan membuat pembentangan mengenai songket, iaitu S-O-N-G Song K-E-T-A. Songket mengenai songket Terengganu dan songket Kelantan. Itu songket. Mesti pernah dengar perkataan songket, kain songket. Songket adalah gabungan kata-kata song-song dan tekek dalam bahasa tuturan masyarakat negara Palembang. Dan istilah songket dikenali sebagai sungkit, iaitu mengaitkan, sangkut, iaitu mencungkit. Songket adalah tenunan yang dihasilkan daripada jalinan, iaitu benang longsing dengan benang pakan. Benang longsing ialah menunggu, benang pakan adalah mendatang. Songket dalam erti kata lain bermaksud benang pakan tambahan yang disulam tenun ke dalam kain tenunan biasa untuk mewujudkan jenis corak dan motif. Benang tambahan adalah terdiri daripada benang emas, perak, berwarna, benang metalik dan lain-lain. Berdasarkan sejarah songket, songket adalah berdasar dari Kerajaan Sriwijaya pada tahun 670 Masihi. Disebabkan Kerajaan Sriwijaya mempunyai kekayaan yang melimpah, maka wujudlah penghasilan kain songket dan penggunaan kain songket. Menurut sejarah, Malaysia dan sebahagian wilayah Thailand adalah sebahagian dari Kerajaan Sriwijaya. Kain songket terkenal di Malaysia adalah berasal dari abad ke-13. Pada zaman dulu, kain songket hanya dimiliki oleh bangsawan, raja-raja atau sultan. Pada abad ke-15, strategi penyatuan adalah melalui perkahwinan antara keluarga bangsawan Melayu dan Minangkabau. Maka, kain songket dijadikan sebagai mas perkahwinan atau hantaran pada ketika itu. Di negara Malaysia, terdapat 3 negeri terawal yang menghasilkan kain songket. Yang pertama, negeri Kelantan, negeri Terengganu, negeri Pahang. Seterusnya, menurut Robin Maxwell, kaum Melayu mengenai teknik songket adalah diambil daripada kaum Cina yang memperkenalkan bahan-bahan logam dan diilhamkan daripada proses penghasilan kain-kain oleh para pedagang Indian yang menggunakan teknik ikat. Seterusnya, akan membawa masuk teknik ikat dengan bahan mentah seperti benang emas, benang perak, serta sutera dan kain-kain yang siap ditenun. Tenun songket hadir di negeri Siam, iaitu negara Thailand, kemudian menyebar ke semenanjung negara Malaysia, contohnya negeri Kelantan, negeri Pahang dan negeri Terengganu, serta menyeberangi ke Pulau Andalas, iaitu Sri Lungkang, Siak dan Palembang. Bagi songket pandai sikit berasal dari Sri Lungkang dan songket Payakumbuh berasal dari pandai sikit. Sebelum kain songket dihasilkan, proses mencelok benang adalah mengikuti mencelok benang, melelai benang, mengani benang, menggulung benang, menyampuk benang, menggarap benang, membuat bunga, menyongket benang dan menenun. Selepas proses menceluk benang, proses tenunan adalah terdiri melerai, menganing, menggulung, menghubung, mengarap, menyolek dan menenun. Perbezaan dan persamaan antara kain songket di negeri Terengganu dan negeri Kelantan adalah terdiri daripada warna, tekstur kain, benang, garisan, motif, corak dan lain-lain. Bagi negeri Terengganu, kain songket adalah berwarna gelap, iaitu contohnya berwarna hitam, biru, ungu dan lain-lain. Manakala bagi negeri Kelantan, kain songket adalah berwarna-warni, contohnya warna kuning-kunyit, biru laut, biru muda dan lain-lain. Warna benang emas atau warna perak yang akan digunakan di antara dua-dua negeri. Bagi bahagian tekstur kain dan tekstur benang,
negeri Terengganu ada berkilau dan menonjol, halus, warna yang teratur dan kain tahan lama. Manakala bagi negeri Kelantan, mereka akan menggunakan benang metalik yang berkilau disisipkan di antara benang warna dasar. Teknik ini disebut sebagai benang pakan. Manakala bagi garisan, negeri Terengganu akan bersilang seri antara benang-benang songket. Bagi negeri Kelantan, benang adalah secara silang seri. Motif yang sering digunakan bagi negeri Terengganu adalah motif alam, motif kuih, motif binatang. Manakala bagi negeri Kelantan, motif alam dan motif binatang sering digunakan dalam motif kain songket. Seterusnya, bagi bahagian corak, negeri Terengganu akan menggunakan corak geometrik seperti di negeri Kelantan. Corak songket umum yang digunakan adalah susunan bunga penuh, susunan bunga berterabuh, susunan bercorak. Contoh motif yang sering digunakan adalah motif semut beriring, motif itik pulang petang atau itik sekawan. Bunga atau hiasan di kepala kain ditenun mengikut kreativiti seseorang penenun. Corak atau ragam hias dikenali sebagai lawi ayam, tapak manggis, pucuk rebung. Terdapat beberapa jenis songket Kelantan iaitu songket bunga penuh, songket bunga bertabuh, songket jalur berdiri, songket jalur melintang, songket pucuk rebung, songket tapak catur. Pada zaman dahulu, kegunaan kain songket adalah sebagai pakaian songket yang melambangkan kebesaran seseorang raja, sultan atau bangsawan. Dari segi motif dan warna songket, golongan raja-raja, pembesar istana dan golongan bangsawan sahaja mampu memiliki pakaian kain songket. Manakala rakyat biasa tidak boleh memilikinya. Kain songket juga disebagaikan cloth of gold yang dikhaskan bagi golongan raja sahaja atau bangsawan. Zaman kini, kain songket telah dihasilkan dengan benang kapas dan mula dipakai oleh golongan biasa, golongan rakyat, dan penggunaan kain songket iaitu pakaian songket adalah secara meluas. Mereka akan memakai kain songket atau pakaian songket dalam pelbagai perayaan atau majlis. Kegunaan kain songket atau pakaian songket adalah sebagai samping lelaki, pakaian pengantin lelaki atau perempuan, pakaian istiadat, hantaran perkahwinan, sebagai kain sarung, alas meja, songkok, beg tangan, bingkai gambar, sebagai perhiasan atau barang cenderamata dan lain-lain. Busana kita jati diri kita. Sekian terima kasih.